ada ketakutan-ketakutan tertentu, orang Melayu ni terpisah disebabkan itu, ini dan sebagainya, maka itu yang boleh jadi ancaman kepada sisi pandang orang Melayu. Contohnya, bila nak disebut sekarang ni tengah hangat bercakap tentang 152, tentang bahasa Melayu, bahasa rasmi sebagai contohnya. Heboh lah dekat Facebook, orang ni tak bercakap ni, saya dah lama duduk kat Singapura lah, saya tak bercakap ni, saya dah ni kan. Heboh, kecoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Salam Pancasila dan salam damai untuk kita semua. Ya, bicara politik tidak terlepas dari peran bahasa sebagai media komunikasi dalam sistem politik suatu negara. Namun bagaimana jika dalam berpolitik ada aktor-aktor politik yang tidak bisa ataupun kurang fasih berbahasa dengan bahasa nasional, sehingga hal ini masih menjadi permasalahan bagi daerah sebelah yang sampai saat ini belum usai dengan urusan bahasa kenegaraan. Bahasa Melayu sebagai identiti Malaysia, dan adakah ni rasa pemimpin politik wajib menguasai bahasa Melayu? Itu memang that goes without say. Itu adalah kewajipan. Kerana seringkali kita lihat pemimpin-pemimpin yang sehingga sekarang ada pemimpin yang tidak boleh menguasai bahasa, yang cuba nak membawa isu-isu rakyat di dewan, dan kesannya mesej itu tidak disampaikan dengan jelas dan menjadi bahan ketawa orang. Kerana apa? Kerana masalah kultural. Kerana kita tidak menguasai bahasa kebangsaan. Itu memang dah terpatut dalam perlembagaan bahawa setiap urusan kerajaan, termasuklah urusan di Dewan Parlimen maupun di Dewan DUN, akan digunakan bahasa yang digunakan adalah bahasa rasmi, bahasa kebangsaan. Semalam sebut orang Bangang. Yang Berhormat Ulu Langat. Yang Berhormat Ulu Langat. Yang Berhormat Ulu Langat. Yang Berhormat Ulu Langat. Amaran. Bahasa negarawan, bila orang tu jadi Perdana Menteri, dia kena bahasa elok, bukan bahasa wewengan yang cakap entah apa-apa. Menteri juga, kita hendaklah ajar anak-anak kita bercakap dengan bahasa yang elok. Bahasa yang, bukan saya kata, bahasa yang agak tinggi dari, bukan nak cakap, bahasa yang elok. Di parlimen patutnya ia menggambarkan manusia-manusia yang berbahasa dengan baik. Kerana cara pemilihan perkataan, memperkatakan tentang undang-undang, cara berucap, cara mereka bertutur, membalas ucapan, memperlihatkan tentang tingginya. They supposed to be civilized people. Mereka kena jadi manusia yang bertamadun. Tapi kita tengok parlimen teruk. Kadang-kadang dulu elok cakap di dewan yang mulia ini semua, saat lagi dia main wei hang apa, tak ada nilai. Oke, sebagaimana yang diketahui, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik sebenarnya adalah penggunaan simbol komunikasi oleh manusia, baik sebagai penguasa maupun rakyat, dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara, dengan sistem tata bahasa dan etika berbahasanya tersendiri. Ya, bahasa bukan sekadar sebuah alat komunikasi semata, namun bahasa adalah identitas berbangsa dan bernegara, sehingga ia juga menunjukkan identitas sistem politik, namun bukan menjadi politik identitas. Kita tak boleh nafikan bahawa ada perkara, dan juga pendemokrasian kita, the words yang penting tu adalah pendemokrasian tu sendiri. Pendemokrasian di Malaysia ni sebenarnya masih lagi jauh. Masih lagi jauh. Jadi saya suka nak cakap apa yang tadi Tuan Allah Akbar, payah tu saya ni. Selalu masalah. Tuan Nazim, Tuan Nazim kita pensyarah, Tuan Nazim dan juga Dr. Syamsul cakap tadi, saya nak kaitkan dua-dua. Kerana itu juga anak muda yang mana saya nak kaitkan kat sini, anak muda tak boleh lari, tak boleh menghindari politik. Saya suka apa yang disebutkan oleh Sohokgi. Saya suka. Sohokgi kata apa dia?
Dia kata, ya politik itu kotor, kalau tak terhindar maka terjunlah. Tapi terjunlah bukan untuk anak muda ini untuk nak ulang perbuatan politik yang sama macam orang politik ataupun orang-orang tua ni, orang-orang lama ni buat. Kita ni tujuannya nak hadir untuk buat perubahan. Saya suka juga saudara Omar katakan tentang apa tadi. Ni saya nak ceritakan versi saya pula sekali. Tapi saya nak bagi tahu itu kitaran tu kita perlu keluar. Maka ni semalam saya tulis satu perkara. Saya duduk semalam saya singgah saat tengok teater adik saya. Ada satu perkataan yang saya terasa sebab nak main sini saya tulis. Kita terperangkap dalam nostalgia semangat yang tak lawas cerna. Ni masalah yang jadi kat orang Melayu. Jadinya isu mengancam dan terancam ni dia subjektif. Dia nak tengok dekat mana. Dia tengok kat sisi pandang mana, sudut pandang mana, tengok dekat angle mana. Dia boleh jadi mengancam pada satu sisi. Ini ayat yang Umar kata tadi betul. Dia boleh mengancam pada satu sisi, dia boleh jadi terancam pada satu sisi. Pada satu sisi, contohnya berkenaan dengan situasi politik sekarang, kita tak boleh nafikan bahawa di parlimen sekarang ada orang Melayu Islam yang jadi ahli parlimen, jumlahnya 107 orang cuma. Ni realiti. Daripada 222, jadinya ada 107 orang cuma. Jadinya dia ada orang-orang dekat sini. Makanya bila terpecah-pecah semangat, sebab tu kita kena nilai mengancam, terancam daripada aspek apa? Adakah semangat? Fakta? Tak. Kan? Kalau faham fakta tadi, ni tak kalau ikutkan, kalau kita faham, ni tak mengancam pun. Tak terancam pun. Hakikatnya orang Melayu yang mengancam. Kalau kita faham fakta tadi. Tapi kalau kita faham daripada segi semangat, ada ketakutan tertentu orang Melayu ni terpisah disebabkan itu ini dan sebagainya, maka itu yang boleh jadi ancaman kepada sisi pandang orang Melayu. Contohnya, bila nak disebut sekarang ni tengah hangat bercakap tentang 152, tentang bahasa Melayu, bahasa rasmi sebagai contohnya. Heboh lah dekat Facebook, orang ni tak cakap ni, saya dah lama duduk kat Singapura lah, saya tak cakap ni, saya dah ni kan. Heboh, kecoh. Jamali Patriot pun komen, semua orang komen. Dan kita tengok ada yang pandangan yang pelbagai, ada yang ambil sudut pandang. Yang saya lebih suka bila orang Cina dan orang India yang komen dan kritik mana-mana pihak yang tak bercakap dalam bahasa Melayu. Dan benda-benda ni lah sebenarnya yang jadi, yang mungkin sisi-sisi pandang yang orang Melayu rasa terancam. Kan? Dalam dia rasa macam, orang tak terima hakikat kita dah berapa puluh tahun merdeka, tapi masih lagi identiti nasional kita tak dapat diputuskan. Namun hal yang paling utama, bahasa menunjukkan identitas berbangsa dan bernegara. Dan di Indonesia, meskipun bahasa Indonesia sudah mendunia, bukan berarti urusan dalam dunia bahasa telah usai. Proses untuk membumikan dan membudayakan bahasa Indonesia akan terus dilakukan sampai kapanpun seiring dengan zaman yang semakin berkembang. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.